Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, Ahli Parlimen Lumut Merangkap Setiausaha Agung Parti Amanah Negara. Dr. Hatta, are you ready? Ya, very ready. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Saudara pengacara kita, Wabi Fahmi, rakan-rakan panel, Dr. Sri Saifuddin, Dr. Sri Mukris, saudara Anthony Locke, penonton. Berapa ibu tadi Fahmi? Ada 6 ibu? 7. Sekarang sampai 13,000 ya. Rumah saya belum menonton tu. Kita mengadakan program Julung Kali pada malam ini kerana menyambut ulang tahun kedua kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu ya. Satu saat yang sangat bersejarah yang dirakamkan dengan penuh kegembiraan oleh rakyat ya, yang mahu melihat perubahan kepada negara kita yang pada ketika dan saat itu berada umpama telur di hujung tanduk dengan peristiwa-peristiwa yang merosak dan memalukan imej negara oleh kerajaan sebelumnya, kerajaan kleptokrat. Dan ini ialah satu kejayaan besar yang bagi rakyat, mereka menaruh harapan kepada Pakatan Harapan untuk membawa satu perubahan yang besar ya. Dan sebagai entiti politik yang sah ya, Pakatan Harapan ketika itu bukan sekadar masuk pilihan raya sebagai satu tim, scratch team ya, ambil sana ambil sini campur sana ya, orang ni masuk, tidak, tapi merupakan satu tim yang telah bersepakat dengan leadership yang jelas ya, dengan lambang yang jelas dan juga dengan manifesto yang sangat jelas ya. Ini telah diterima oleh rakyat. Artinya kerajaan kita ketika itu adalah kerajaan rakyat, dipilih majority ahli parlimen bersama-sama dengan kita, dan selepas kemenangan didokong pula oleh beberapa ahli parlimen yang berada di pembangkang ketika itu. Saya yakin sokongan mereka ketika itu adalah atas dasar mahu memperkukuhkan reformasi yang kita nak buat. Saya tak yakin mereka masuk untuk jawatan. Sebab itu kita tengok tidak ada di antara mereka yang menuntut jawatan. Ya, artinya ada keikhlasan di sana untuk bersama-sama dalam Pakatan Harapan. Dan kita telah melaksanakan tanggungjawab kita kepada rakyat. Kita menjanjikan reform. Dalam semua bentuk reform. Dan kita mempunyai 5 tahun untuk laksanakan reform tersebut. Kita amat committed ya, walaupun ada di antara polisi yang kita nak cadangan kepada rakyat itu mungkin tak boleh selesai dan dicapai dalam tempoh yang singkat, setahun, 2 tahun, apatah lagi 100 hari seperti yang telah menjadi memuakkan bagi sebahagian pihak. Jadi kita berada dalam suasana kita bersedia untuk melakukan reform-reform ini. Kita dah tunjukkan kepada rakyat dan rakyat gembira ya. Reform SPR contohnya, ini satu benda yang sangat ketara. Kita telah menurunkan umur mengundi pada 18 tahun. Siapa terfikir, walaupun pernah tahun 2012 Select Committee di Parlimen mencadangkan, tetapi di brush aside oleh kerajaan ketika itu. Tetapi zaman kita memerintah, kita kemukakan semula umur mengundi 18 tahun, automatic registration ya. Jadi SPR kelihatan mempunyai suatu wibawa yang baru di bawah kepimpinan yang baru. Ini adalah reform yang besar. Kita pun sekarang ketika itu, semasa kita memerintah, sedang mula untuk merencana penubuhan suatu Suruhanjaya Persempadanan ya, untuk melengkapkan lagi proses reformasi pilihan raya ya. Kemudian kita bawa reformasi parlimen, sesuatu yang tak terfikir oleh rakyat sebelum ini, bahawa parlimen akan melakukan beberapa tindakan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka pilih.
Dulu orang anggap parlimen ini sebagai rubber stamp, ya. Apa saja kerajaan cadangkan, usulkan, tak boleh nak diubah walaupun satu titik ataupun koma. Tapi hari ini kita beranikan diri membawa reform, bawa undang-undang. Ada undang-undang kita yang tak lepas, ya. Lepas jauh rakyat, tak lepas jauh negara. Kerana apa? Rakyat dan kerajaan mempunyai kesungguhan untuk melakukannya. Ada pindaan perlembagaan kita buat. Mana pernah BN membawa pindaan perlembagaan dalam keadaan mereka tidak ada 2/3 majoriti? Kita bawa kerana kita berkeyakinan, ya, bahawa apa yang kita bawa ini baik untuk negara dan rakyat, dan majoriti menyokong. Cuma tak lepas 2/3. Itu satu hal yang lain. Jadi ini reform. Kemudian kita bentuk berbagai-bagai jawatan kuasa, ya, parlimen, ya, jawatan kuasa pelantikan, jawatan-jawatan tertinggi contohnya, ya. Kemudian berbagai lagi, ya, jawatan kuasa mengenai keseimbangan gender. Semua ini adalah reform-reform yang walaupun pada kita yang baru bermula sebagai kerajaan, kita meletakkan asas ini dan kita berkeyakinan as time goes by, ianya akan diperkemaskan lagi menjadi, ya, satu sistem dalam pentadbiran parlimen yang lebih mantap. Kita juga meletakkan pembangkang sebagai pengerusi, PAC contohnya. Ada BN terfikir benda ni, ya. Jadi itu satu perkara yang bagi kita adalah satu proses memberikan hak seimbang ini kepada pembangkang. Suatu benda yang rakyat appreciate. Dan dari segi reform-reform yang lain, ya, SPRM kita lihat ada reform dia. Kemudian dari segi pendidikan kita bawa reform. Dari segi undang-undang, ya, reform calangkan berbagai-bagai dalam in the pipeline, ya. 22 bulan, ya. Memang masa yang terlalu pendek untuk merealisasikan kesemuanya. Tetapi kejayaan kita telah cukup baik. Dari segi keuangan negara kita mantap, bajet kita cantik, ya. Berbagai janji dalam manifesto, kalaupun tak lengkap sempurna 100%, harga minyak kita dapat turunkan, stabilkan, thanks to Saifuddin, ya, yang komitmen dia, ya. Tol dapat kita kurangkan walaupun tidak dapat kita hapuskan, ya. Dan berbagai-bagai lagi dalam proses, ya, penambah baikan. Jadi di mana kekurangan yang mewajarkan suatu tindakan khianat oleh sebahagian daripada kita, ya, dan peluang ini memang ditunggu-tunggu oleh pembangkang. Dia datang menggolek kepada mereka. Mereka ketawa senyum lebar, ya. Parti yang kalah jadi pemerintah, bayangkan betapa duka cita kita sebagai ahli politik, ya, kita season, ya, kita sedih tak sedih itu lain cerita. Tetapi rakyat melihat, what is this? The victors are now the vanquished. Orang yang menang tiba-tiba menjadi pembangkang. Yang menyebabkan dan yang membawa antaranya adalah orang-orang yang di dalam kerajaan PH sendiri yang mengkhianat. Apakah mereka merasa semasa mereka di dalam kerajaan tersebut tidak perform? Kalau tidak perform, they were part of it. Mereka sebahagian daripada kerajaan ketika itu. They should bear responsibility. Tapi hari ini dengan bangganya mereka menjadi menteri juga, ya, dalam kerajaan yang baru. Seolah-olah mereka tidak ada kaitan kan apa yang dilakukan kerajaan dahulu. Ini saya rasa satu perkara yang memalukan, ya. Apatah lagi pula ruang ini membuka kepada sebahagian daripada ahli kerajaan kleptokrat dulu masuk semula. Bayangkan betapa mental torture-nya rakyat memikirkan orang yang dahulunya kita berjaya tombangkan. Ya, mereka masih menang dalam parlimen, tapi kerajaan mereka kalah. Tiba-tiba mereka berada di posisi untuk melaksanakan dasar yang tidak ada manifesto, dasar yang tak menentu hala, ya. Bagaimana kita boleh terima? Jadi ini suasana yang saya rasa memerlukan tindakan yang tegas oleh kita semua, termasuk oleh rakyat, ya. Saya berkeyakinan tinggi rakyat nak lihat balik, ya, hak mereka yang mereka berikan kepada wakil-wakil mereka untuk membentuk kerajaan dikembalikan semula. Ya, kalau tidak, ya, kita akan lihat, ya, suasana demokrasi sudah diselewengkan, ya. Kemudian kita melihat parti yang dahulunya ditolak, ya, ya, tiba-tiba muncul balik. Jadi apa bezanya dengan keadaan semasa BN dulu memerintah?
bagi parti PAS ini peluang mereka lah. Mereka ni dia tak kira ya, asal dapat jadi kerajaan, dia bersedia ke depan ya. Dia kata macam kita ni pula tak pemalu ya, dalam tempoh ini pula nak undi tak percaya. Apa cerita ya? Mereka sendiri yang telah ditolak oleh rakyat dengan secara tidak malu tampil menjadi pemerintah, menjadi kerajaan, mendakwa mereka legitimate. No, this government, PN government, whatever you want to call it, is not a legitimate government. Kerajaan yang tidak ada keabsahan, ya. Dan kita tidak boleh mengharapkan satu kerajaan yang tidak ada manifesto, tidak ada satu idea, ya. Masing-masing bertelagah, masing-masing sekarang ni apa? Memfaraidkan segala kedudukan. Kita dulu mencadangkan reform dalam GLC contohnya. Let managers manage. Let professional manage dalam GLC kita. Itu kita lakukan. Hari ini kita tengok pelantikan, pengumuman pelantikan tokoh-tokoh politik, ahli parlimen. Dulu rakyat dah kata ahli parlimen ini overpaid, gaji banyak. Tiba-tiba ditambah lagi dengan memegang jawatan-jawatan GLC. Bukan seorang dua, hampir ke semua ahli parlimen yang tidak berada dalam kabinet. Mereka ada 111-12 katanya, ya, 70 tolak 2-3 senator, hampir 70 sudah jadi menteri, timbalan menteri, ada 40 lagi, dan ini semua akan memegang semua GLC. Apa maknanya ya? Keadaan begini? Artinya tuan-tuan pendengar sekalian, yang menjadi hasrat dan keseronokan mereka memegang jawatan dalam kerajaan ialah jawatan itu. The position, and they are not thinking about the population. Jadi kita sekarang ni berhadapan dengan suasana ini. Saya harap kita di dalam Pakatan Harapan, penyokong-penyokong baik dalam PH, baik dalam Bersatu, kembali semula mendukung perjuangan kita untuk kembalikan suara rakyat, kemenangan yang diberikan oleh rakyat ni ke tempatnya. So this is the usaha yang sedang kita buat, dan kita harap kita berjaya. 18 bulan ni kita ada sidang parlimen. Watch it, kita akan cuba laksanakan harapan daripada rakyat. Bukan untuk kita, but for the country, for the sake of the country and the people. Terima kasih Fahmi for the first round.